tumbangnya sang badak di halaman sendiri dan tewasnya naib juara Piala FA 2025-2026 di tangan pasukan yang pada mulanya berada di bawah kita, dan hasil daripada kemenangan 3-1 yang dimiliki oleh Brunei DPMM ni ianya membawa mereka mendaki ke tangga ke-8 guys, itu tangga milik kita sebelum bermulanya sepak bola ni, dan Sabah jatuh di tangga ke-9, di mana misi ini juga adalah merupakan misi untuk kedua pasukan mendapat kemenangan ketiga mereka, dan sekali lagi misi tersebut berjaya disempurnakan oleh Brunei DPMM. Amat mengecewakan lah guys, okay? Aku boleh katakan aku cukup yakin dengan momentum yang kita miliki di saingan Liga Super ni, mencatatkan beberapa siri persembahan yang cukup baik yang kita miliki, walaupun tewas pada perlawanan final Piala FA tersebut, tapi ianya merupakan satu, bilang orang boleh dikatakan satu achievement yang cukup bagus lah. Ya, bagi aku walaupun tewas tapi ada benda positif yang diperhatikan pada perlawanan menentang JDT itu, yang diharap boleh membawa atau membantu mengemudi perlawanan menentang DPMM. Dan sekali lagi tewas guys, aduh, kecewa, geram, marah, semua aku ada dalam perasaan aku lah terhadap perlawanan ni. Apa yang pastinya ialah apabila membiarkan Brunei DPMM mendapatkan tempo dan momentum mereka dalam perlawanan ni, itu adalah satu kesilapan yang besar lah bagi aku. Dan of course sekali lagi banyak ini aku boleh akui lah, kita punya defender untuk match kali ni memang banyak kesilapan yang kita lakukan, yang kalau disempurnakan dengan sebaik-baiknya apa yang dimiliki oleh PMM tu guys, aduh, boleh banyak tau gol yang diorang boleh cetak dalam perlawanan ni. Unfortunately bahagian hadapan mereka tidak begitu teknikal lah, tidak teknikal pun, tapi 3 biji telah diorang lepaskan juga, diorang berikan diorang bedil Sabah di Sembikas pada perlawanan ni. Aduh, walaupun Damian Lim dibolosi 3 gol pada perlawanan ni, tapi dia adalah individu yang bertanggungjawab juga untuk mengelakkan gol-gol seterusnya berlaku, hasil daripada sekali lagi kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh defender kita. Aku kena akui jugalah, saiz defender kita memang tidak match lah dengan apa yang dimiliki oleh Brunei di bahagian hadapan. Mereka mempunyai Ramadan Sananta tu, karena itu memang fizikal dia memang kuat. Lepas tu kelajuan lagi satu pemain import Brunei di bahagian hadapan tu pun memang kita kena akui juga. Jadi basically kita tewas dua benda lah, kita tewas fizikal, kita tewas kelajuan pada perlawanan ni. Memang ianya diguna pakai sehabisnya oleh Brunei lah kelebihan tersebut. Dan sekali lagi sekiranya mereka menumpukan dengan corak serangan, maksud aku larian-larian tu again sudah pasti memberi padah yang seterusnya lah kepada Sabah FC guys. So memang kita terasa lah, memang kita terasa dengan ketiadaan Gaby pun kita sudah terasa, apalagi ketiadaan si Dom pun memang jauh lah kekurangannya di bahagian benteng kita tu. Mau jugalah aku petik satu-satu individu yang bertanggungjawab sebenarnya, tapi aku lihat benda ni adalah kesilapan secara berkumpulan. Apa yang ditampilkan di sini tidak ada disiplin daripada pemain Sabah FC untuk berada di position masing-masing. Tidak ada macam orang chemistry di antara kedua defender kita ni, iaitu Wilson dan juga Danny Herm ni, kerana mereka dia merupakan satu pasangan yang baru lah di bahagian pertahanan. So itu mungkin juga sebab kenapa benda ni terjadilah. Walau macam mana pun aku tengok perlawanan ini cukup menarik sebenarnya. Pasal untuk separuh masa pertama especially memang ada serangan berganti yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Aku tidak juga menafikan peluang-peluang yang dimiliki oleh Sabah FC. Gerakan yang dilakukan oleh Sabah FC pada peluang ini pun cukup bagus sebenarnya. Tapi tidak ada keserasian. Maksudku tu main sudah okey tau. Macam ada sudah
cara untuk mengatur gerakan tu, bagaimana bola tu dilarikan apa semua. Tapi dia punya end product tu, apabila mau sampai sudah ke kemuncak dia, ke hujung dia, di situ terus macam tiada haluan macam mana tu bola tu dilarikan. Itu yang menjadi antara faktor utama lah kenapa kita gagal untuk menyaingi Brunei pada perlawanan ni. Seriously guys, aku bukannya pernah rendah Brunei, tapi aku tengok macam kita lebih berkemampuan untuk mendapat 3 mata perlawanan ni. Aku memang cukup yakin sebenarnya. Tapi bila aku tengok apa yang dilakukan oleh Brunei itu macam aduh, dia orang pun compact pada perlawanan ni. Dia orang betul-betul tidak memberikan ruang kepada pemain Sabah FC dan mengurangkan option pemain Sabah FC untuk di mana bola tu perlu dilarikan. So, talking about disiplin, aku bilang Sabah tadi memang tak bagus disiplin dia pada perlawanan ni. Tapi Brunei bagi aku cukup berdisiplin lah. Dari segi positioning, di mana keberadaan pemain tu sentiasa perlu ada. Pemain-pemain kita macam seringkali jauh daripada position asal mereka, membuatkan aku yang lebih ketara sini apabila gol Tommy Mawat tu lah. Tidak ada satu pemain pun yang mengawal Tommy Mawat pada perlawanan tersebut. Aku juga tidak menafikan insiden. Okay lah, to be fair, Ardinesh pun ada potensi untuk mendapat kad merah pada perlawanan tu. Tapi aku juga mengatakan Tommy Mawat pun sepatutnya lah boleh juga mendapatkan kad merah pada perlawanan tu, kerana dia adalah last man sewaktu bola yang cuba dilarikan oleh Fergus Tierney tersebut. Cuma again lah, kalau kita mau menyalahkan referee sekali lagi pun terpulang kepada anda lah. Tapi apa-apa pun sebenarnya kita yang gagal untuk mengundi perlawanan ni dengan peluang-peluang yang kita miliki, itu boleh aku katakan. Aidin Muyajic sekali lagi menjalankan tanggungjawab beliau dengan bagus pada perlawanan ni, dengan menyempurnakan peluang yang beliau miliki jika dibandingkan dengan pemain lain, yang membuktikan dia ni memang konsisten lah untuk menjadikan gol Sabah FC. Tapi again, bagi aku apa yang cuba dirancana tu, especially pada separuh masa kedua, tidak dapat ditampilkan pada separuh masa pertama. A few player yang aku harapkan boleh menyerlah juga pada perlawanan ni tidak membuahkan hasil, especially Farhan Roslan lah. Ini adalah antara player yang sering kali aku canang untuk dijadikan starting 11, tapi apabila diberi peluang, dia adalah antara pemain yang sekali lagi tidak begitu membuahkan hasil. Tidak dilupakan jugalah macam kenapa benda ni terjadi. Of course Daniel Ting 3 kad kuning, so digantung. Of course Sifu digantung akibat kad merah, memberi impact yang besar untuk kita juga untuk perlawanan ni, kerana tidak memiliki pemain gantian yang berkualiti. Walaupun aku katakan pemain gantian tersebut yang kita miliki tidak berkualiti, tapi aku cukup berbangga, aku boleh katakan begitu jugalah, untuk anak-anak muda Sabah FC ni, kerana mereka masih lagi mampu memberi saingan lah kepada pemain-pemain Brunei di PMM. So ada juga beberapa gerakan, ada juga beberapa larian yang mereka lakukan cukup aku rasa macam wow, diorang boleh buat macam ni. So congrats untuk diorang semua lah. Cuma diorang tidak boleh dipersalahkan juga kerana mereka kurang minit permainan di saingan Liga Super ni, membuatkan mereka macam mungkin ada yang boleh dilakukan oleh mereka sekiranya mereka diberi lebih minit permainan, kerana sudah bilang orang membiasakan diri dengan intensiti dan juga tempo serta keperluan di saingan Liga Super ni. So itu kekurangan yang mereka miliki lah. So aku boleh katakan juga ini adalah kekalahan yang orang sudah jatuh di timpa tangga, hasil daripada beberapa peristiwa-peristiwa yang berlaku Sabah FC ni, yang terpaksa memberi laluan sekali lagi kepada Alto Linus. So aku tidak menyalahkan kekalahan ni kepada Alto Linus, kerana aku boleh katakan dia ni mangsa keadaan lah tentang apa yang berlaku di dalam Sabah FC ni. Tapi it's a good experience for him lah. Pasal sekarang dia sudah berguru dengan 2 jurulatih. So mungkin dia boleh melakukan sesuatu lah dengan apa segala ilmu yang telah dipelajari dipelajari oleh beliau dan juga dipelajari atas kekalahan menentang Brunei inilah.
Itulah guys yang aku boleh katakan bila orang gumpulan apa yang terjadi dalam perlawanan ni. Seperti biasa aku tidak akan bercerita sepenuhnya apa yang berlaku kerana aku ingin memberikan ruang ini untuk anda pula berkata-kata, meluahkan pendapat anda di ruang komentar di bawah. Letakkannya di sana, kita akan berbicara lagi. Aduh, so okay guys, bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.